Dalam video kali ini, kita akan review Ant-Man and the Wasp: Quantumania, non-spoiler. So hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Bising YouTube channel, di mana kita akan membahaskan tentang Marvel News, Marvel Rumors, Marvel Theories, Marvel Movie Reviews dan sebagainya. Okay? So dalam video kali ini aku akan review Ant-Man and the Wasp: Quantumania, non-spoiler. Aku tak akan spoiler anything about it. So first thing first, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Zaflok, of course, kerana telah menjemput aku pergi kepada dia punya Zaflok, dia punya premiere screening lah untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. And in fact ini adalah sempena 5 tahun anniversary untuk Zaflok ataupun untuk Pure Pixels punya team lah. Okay, so thank you very much Zaflok kerana telah menjemput aku pergi menonton Ant-Man and the Wasp: Quantumania dekat IOI City Mall, which is aku tengok filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni dalam IMAX 3D, which is benda tu first time aku punya experience melihat filem Marvel ataupun any kind of film di dalam IMAX 3D, and it was very fascinating. Okay, so tanpa membuang masa, aku akan pergi straight forward kepada Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini dia diarahkan oleh Peyton Reed, and pelakon-pelakon dalam filem ni, of course, kalau korang kenal Paul Rudd sebagai Ant-Man. Lepas tu kita ada Catherine Newton, pelakon baru untuk bukan genre lah, untuk project Ant-Man ni, Catherine Newton sebagai Cassie Lang. Lepas tu kita ada juga Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror, dan ramai lagi lah pelakon-pelakon yang ada dalam filem Ant-Man ini. Dan filem ini berdurasi selama 2 jam 5 minit. Tak lama pun, sebab kita tahu projek untuk Marvel ni banyak lagi projek Marvel yang berdurasi 2 jam setengah, 2 jam 30 minit dan sebagainya. Dan sebelum aku memasuki review ataupun sinopsis untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni, aku rasa korang semua aware apabila Rotten Tomatoes telah riliskan dia punya rating untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini, tak silap aku dalam 55%, ataupun senang cerita percentage yang amat rendah untuk filem Ant-Man lah, ataupun untuk filem Marvel. In fact, series She-Hulk lagi tinggi dia punya rating dekat Rotten Tomatoes instead of Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. And because of that, aku percaya that ramai ada kesangsian ataupun ragu-ragu untuk menonton filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. Tapi jangan risau sebab aku akan yakinkan korang untuk tengok filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. So basically, apakah sinopsis ataupun jalan cerita kepada Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni? Kalau kita tengok trailer pun kita dah tahu that ini adalah kesinambungan untuk Ant-Man punya the Ant family, okay? Di mana dekat sini Janet Van Dyne pun ada, Cassie Lang dah besar dan sebagainya kan. So ini adalah lanjutan kepada itu. Dan filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni adalah filem yang ketiga untuk projek hero Ant-Man ni lah. Okay? So cerita ni bermula apabila Cassie Lang dia telah invented ataupun dia telah mencipta satu mesin yang telah membuatkan the Ant family ni semua diserap masuk ke dalam Quantumania itu. And along the way kita akan cuba tengoklah macam mana Quantumania itu, tempat Quantumania itu macam mana, lepas tu macam mana cara untuk the Ant family ni keluar daripada Quantumania itu ke, dan sebagainya. So basically that's it about Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So kita pergi kepada what's good in this film. What is the chef kiss of this film? First thing first, apa yang aku boleh highlight untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni adalah dia punya storyline is very simple dan juga catchy. Okay, bukannya simple yang membosankan. Bagi aku simple yang mudah untuk orang faham, mudah untuk orang gelak tawa dengan hiburan yang disajikan oleh pelakon-pelakon dalam filem ini. Selepas itu adalah a few fun moments ataupun elemen-elemen daripada Avengers Endgame yang diterap masuk ke dalam filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. Aku tak boleh bagi tahu apakah ia, tapi aku rasa korang akan figure out lah apakah message daripada Avengers Endgame ke Infinity War ke yang diorang letak dalam filem ini. Dan ianya juga represent kepada kematangan watak Ant-Man ataupun watak Scott Lang ini sebagai seorang superhero yang telah menyelamatkan dunia. Okay, sebab sebelum ni kalau kita tengok dalam Ant-Man yang pertama, dia punya scope of that film is very small. Dia dapat dia punya suit, dia try to prove himself to be a hero dan sebagainya. Lepas tu lanjutan kepada yang kedua, Ant-Man and the Wasp, dia bertemu seorang, dia bukanlah bertemu, dia maksudnya sekarang ni dia bekerja berdua
Ant-Man dan juga The Wasp itulah. Dan yang ketiga ini, dia pergi kepada, dia besarkan lagi skop ataupun dia besarkan lagi journey untuk Ant-Man ataupun Scott Lang ini dengan memasuki this character ke dalam Quantum Realm, dan apakah yang dia akan pelajari along this journey. So the storyline is very very simple, dan aku rasa it is a very very good character development untuk Ant-Man, The Wasp, Ant-Man and the Wasp. Lepas tu Cassandra Lang, Hank Pym sendiri, Janet Van Dyne, Kang the Conqueror dan sebagainya. Okay. The second thing apa yang aku suka tentang Ant-Man and the Wasp Quantumania ini, of course, the world build up untuk Quantum Realm. Sumpah lawa gila. Every shot, every cinematic value yang ditunjukkan di dalam Quantum Realm itu. Macam mana Quantum Realm punya tempat ini dilihat daripada perspektif audience ataupun perspektif Scott Lang itu sendiri ataupun Ant-Man itu sendirilah. Dia relate dengan dalam Marvel Cinematic Universe ni ataupun dalam Marvel Comics sendiri, kita dah dapat banyak tempat-tempat yang very very cantik yang kita dapat lihatlah dalam filem. Contohnya seperti Asgard, and Asgard looks very strong kan. Lepas tu kita tengok tempat Talokan City, bandar di bawah laut yang sangat-sangat cantik view-nya. Okay, so ianya berlanjutan pula ke dalam Quantum Realm ini. So aku bagi pujian yang samalah untuk VFX Effect team kerana telah berjaya untuk memberikan shot-shot yang terbaik untuk represent the Quantum Realm. Yang ketiga, apa yang aku suka tentang filem ni adalah the antagonist, musuh dalam orang jahat di dalam filem ni. Kalau aku tak cakap pun korang tahu. Okay, Jonathan Majors as a Kang the Conqueror. Dia punya karismatik tu, okay, dia punya karisma itu sangat-sangat menyerlah di dalam filem Ant-Man and the Wasp Quantumania ni. Bagi aku, Kevin Feige ke ataupun Marvel punya team tak salah. Okay, tak salah dalam memilih Jonathan Majors sebagai Kang the Conqueror. Sebab dia macam, kita boleh nampak Jonathan Majors ni mampu untuk bawakan beberapa watak yang berbeza. Okay, first time kita nampak Kang the Conqueror yang agak pasif, agak baik hatinya di dalam series Loki. But in this film, it is very very different type of Kang yang muncul, which is the Conqueror. Okay, the element of the Conqueror yang dia tunjukkan dalam filem ni, aku rasa sangat bagus. Dia tidak mencapai the tahap of perfection Kang the Conqueror, but untuk first time dia punya appearance di dalam MCU, Kang the Conqueror bukan He Who Remains. Okay, untuk dia punya first time appearance dalam MCU, aku bagi pujian yang sangat-sangat baik untuk Jonathan Majors. Okay, sebab Kang the Conqueror ni dia muncul dalam filem ni starting from the second act of this film, berlanjutan kepada third act lah. Dia tak datang the first act, dia tak ada lagi. The second act, bila dia start je masuk dalam storyline, okay, the momentum of this film start to be different. Mula-mulanya kelakar, Paul Rudd ni sangat kelakar lah, dia lontarkan dia punya jenaka dan sebagainya. Tapi masuk je tapak kaki Kang dalam cerita ni, dah start lain dah. Cerita ni dah start lain lah. Tapi ada lagi lah momen-momen yang lucu yang akan datang. Lepas tu, what's good lagi dalam Ant-Man and the Wasp Quantumania ini adalah the multiversal education input. Apa maksud multiversal education input sebenarnya? Sebab okay, aku adalah remind dekat aku punya audience, dekat korang semua, sebelum kita melihat Ant-Man and the Wasp Quantumania ni, better prepare yourself untuk know the concept ataupun the definition of the multiverse yang diguna pakai dalam MCU ini kan. Contoh kita tengok filem series Loki ke, Spider-Man No Way Home ke, Doctor Strange Multiverse of Madness ke, untuk fahamkan the concept of multiverse yang diguna pakai dalam filem ni. But apabila aku sudah menonton Ant-Man and the Wasp Quantumania ni, aku dapati kalau korang tak tengok Loki, kalau korang tak tengok Doctor Strange Multiverse of Madness, dia ada beberapa input yang dia menjelaskan tentang timeline, tentang multiverse kan, so that audience faham walaupun tanpa melihat projek-projek ini. Tapi as for me, untuk Marvel fans, aku rasa it is a requirement lah untuk mendapat satisfaction yang sangat penuh apabila melibatkan cerita-cerita berkonsepkan multiverse lah dalam MCU. So aku beri pujian kepada kepada writer untuk filem ni kerana meletakkan sedikit input of multiverse so that audience faham tentang multiverse. Input dia tu tak berat. Input dia tu senang untuk orang faham. Okay, timeline ni macam ni rupanya, tanpa melihat series Loki dan sebagainya. Yang keempat, what's good for this Ant-Man and the Wasp Quantumania adalah,
of course lah, the CGI effect and visual effect yang diterapkan dalam filem ni. Contohnya laser-laser yang ditembak dan sebagainya tu, dia berbalik kepada genre lah untuk filem Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni. It is a very very different approach untuk filem ni, kerana sebelum ni dalam filem Ant-Man and the Wasp dan juga Ant-Man yang pertama, the element of sci-fi tu tidak diletakkan dengan sangat maksimum. But in this film, the element of sci-fi tu ataupun genre sci-fi tu sangat-sangat tinggi. Okay, it is still a superhero film, tapi the element of sci-fi, the percentage of sci-fi yang digunakan dalam filem ni sangat tinggi. Dia boleh give you a vibe of, aku rasa dah ramai review yang cakap about this thing, dia bagi kau a vibe of Star Wars, a vibe of Star Trek, and even the Dune itself, dia bagi those kind of sci-fi effect lah untuk karakter Ant-Man. Sedangkan karakter Ant-Man, of course kita tahu dia faham in terms of physics, quantum realm dan sebagainya, but kita tak pernah imagine on that Ant-Man akan terlibat dalam peperangan sci-fi, peperangan tembakan laser daripada alien dan sebagainya. It is quite fascinating, agak menakjubkan kalau kita fikir balik lah, dulu Ant-Man dia ni perompak je, sekarang ni siok dia nak selamatkan universe, dia nak selamatkan multiverse kan. So bagi aku itu adalah satu konsep yang bagus lah, dan pujian sangat-sangat bagus, pujian sangat tinggi untuk VFX effect team, CGI effect team, kerana telah meletakkan ataupun menghasilkan satu karya sci-fi yang sangat bagus in terms of MCU punya produk. Sebelum aku masuk kepada what's ataupun apa yang tak best dengan filem ni, aku juga tadi aku highlight Jonathan Majors kan, aku juga nak highlight kepada Catherine Newton. Okay, dia punya first appearance dalam MCU menggantikan memainkan watak Cassandra Lang. Aku rasa kalau in the future dia keep on mainkan watak Cassandra Lang sebegini, and somehow dia akan improve dia punya acting dan sebagainya, dia akan jadi salah satu karakter yang akan diminati ramai. Itu apa yang aku rasa lah, sama seperti Kate Bishop. Itu sajalah. And other than that, untuk karakter Hank Pym semua masih konsisten menjalankan watak dia orang dengan sangat bagus. So untuk what's apa yang tak ngam sikit untuk filem ni. First thing first adalah ini basically daripada pendapat aku sajalah. The ending scene of this film diakhiri dengan satu puitis jenaka yang aku rasa kelakar, tapi in terms of story wise dia rasa macam there is another way untuk wrap upkan ataupun untuk tutupkan cerita Ant-Man and the Wasp: Quantumania ni dengan sangat baik, dengan apa yang plot yang kau dah build daripada first act, second act, third act. Kau boleh tutupkan cerita tu menggunakan plot ni, tapi you not finishing it ataupun kau tak tutup cerita ni dengan apa plot yang kau dah build. Aku tak boleh bagi tahu benda tu, kalau aku bagi tahu nanti dia dah kira spoiler lah kan. Seterusnya, apa yang kurang sikit dengan filem ni, supporting character yang berada dalam quantum realm. Aku tidak merasakan the emotional connection untuk aku as an audience dengan supporting karakter dalam filem ni. Sebab dia ada momen yang sedih juga, sepatutnya itu momen sedih, tapi aku tak rasa momen sedih sebab aku tak ada emotionally engaged dengan karakter tu. Dia muncul pun sekejap je, background story dia pun tak solid. Dia punya connection antara watak dia tu dengan main actor, untuk main karakter tak kuat. So aku tak rasakan those kind of emotional connection. So I think in the future dia boleh improvise lah untuk benda ni. Last thing untuk apa yang aku tak suka adalah injustice character wise. Okay, yang ni obvious. Kalau aku cakap pasal injustice ataupun ketidakadilan untuk seorang karakter dalam filem ni, aku rasa korang boleh tahu dua siapakah karakter ni selepas korang melihat selepas korang tengok Ant-Man and the Wasp: Quantumania lah. Sebab dalam komik dia lain, in this film dia lain, sedangkan dia adalah satu karakter yang agak prominent dalam Marvel Comics. Tapi that's on me sajalah, itu daripada perspektif aku sajalah. Aku rasa for general audience dia tak kisah sangat about that thing. So itu adalah what's dan juga what's good for Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Do bear in mind, this film mempunyai mixed review, of course, daripada international dan juga kita punya national reviewer. Ada yang menyukai sangat-sangat,
ada yang mengatakan this film is mediocre, dan juga ada yang mengkritik this film lagi teruk daripada series She-Hulk, okay, or in fact lagi teruk daripada filem Captain Marvel. And as for me, daripada pendapat aku, Ant-Man and the Wasp: Quantumania merupakan sebuah pembukaan filem untuk Marvel Phase 5 dengan sangat-sangat bagus. That's from my perspective, okay. The reason why aku rasa kenapa ada mixed feeling ataupun mixed review between the audience adalah disebabkan the authenticity ataupun dia punya passion towards the storyline, towards the genre. Sebab macam aku cakap, the genre for this film agak berbeza daripada filem-filem sebelum ni, okay. Dan mungkin ada sesetengah audience tidak menyukai this project because of that. Tapi kalau korang betul-betul minat MCU, kalau korang betul-betul minat Ant-Man, aku rasa it would not be a problem for you to watch this film. Tapi kalau korang not a big fan of Ant-Man, not a big fan of sci-fi, then for some reason aku rasa korang akan tidak berapa menyukai this film. So basically that's it lah. Untuk daripada aku punya perspektif, aku menyarankan untuk korang melihat Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini because it is a full entertainment. It is a full entertainment. Korang boleh pergi tengok dengan family ke dan sebagainya, okay. So basically that is my honest non-spoiler review untuk korang semua. Hopefully dapat korang punya attention untuk pergi melihat Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Okay, so itu saja. Nanti kita akan ada correct plot untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Tak tahu lagi bila, biar semua orang dapat tengok dulu, dan aku akan post correct plot session untuk Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Sebab ada beberapa plot ataupun beberapa karakter yang kita boleh bincangkan dalam filem ni, dan juga the ending scene explain, credit scene. Lupa nak mention tadi, credit scene kita ada dua credit scene untuk filem ni, dan dua-dua credit scene tu penting. Kau tak boleh keluar. Kalau lagi-lagi kalau kau follow MCU, memang dua-dua ni sangat penting. Ataupun kau follow Marvel Comic, memang chef kiss gila. Okay, so itu saja untuk review aku. Aku harap this review is okay for you guys untuk pergi menonton Ant-Man and the Wasp: Quantumania. So with that being said, itu saja. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.